Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya lagi Zafri Daud. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan. Welcome to Zafri Daud TV. Okey, pada kali ini saya ingin berkongsi tentang satu artikel ataupun satu perkongsian lah, satu ilmu yang saya baca selepas pada subuh tadi berkenaan dengan Fadilat Ramadan. Jadi hari ini masuk hari yang ke-27, kita semua berpuasa di bulan Ramadan ini pada tahun ini. Jadi saya kira masih belum terlambat lah untuk kita semua untuk saya kongsikan tentang Fadilat Ramadan yang saya kira ramai yang dah tahu, tapi mereka buat-buat tak tahu ataupun mereka lupa. Saya baca daripada buku ini, daripada buku kitab Fadail Amal, tulisan Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria rahmatullahi alaih. Biasanya buku-buku yang macam ini ni, kalau mereka yang selalu follow jemaah tabligh, mereka akan selalu dengar lah tentang buku ini. Okey, kita pergi terus kepada topik yang saya ingin kongsikan. Kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Daripada Salman radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami pada hari terakhir bulan Syaban, "Wahai manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang dalam bulan itu terdapat satu malam, iaitu Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari iaitu bertarawih sebagai satu amalan sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seperti seorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain, dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seperti seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain. Bulan itu adalah bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang memberi seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya dari neraka, dan ia mendapat pahala ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya." Para sahabat radhiyallahu anhum lalu berkata, "Bukanlah setiap daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar atau seteguk air ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka." Bulan itu adalah satu bulan yang pada bahagian awalnya merupakan rahmat, pada pertengahannya merupakan keampunan, dan pada akhirnya merupakan kelepasan daripada neraka. Sesiapa yang meringankan bebanan hamba-hambanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Perbanyakkanlah pada bulan ini 4 perkara. 2 perkara yang kamu dapat meradai Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak kamu perlukan. Adapun 2 perkara yang kamu dapat meradai Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Manakala 2 perkara yang tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minum kepada orang-orang
kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga. Keterangan. Terdapat perselisihan di kalangan para muhaddisin terhadap beberapa orang perawi hadis ini. Namun demikian, hadis riwayat mereka ini masih boleh diterima dengan alasan bahawa pertamanya, hadis ini merupakan hadis fadail, dan keduanya, kebanyakan isi hadis ini disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Beberapa perkara dapat diketahui daripada hadis ini. Pertama, perhatian yang diberikan oleh Nabi SAW secara khusus pada akhir bulan Syaban untuk memberi penerangan dan peringatan kepada orang ramai agar tidak satu saat pun dari bulan Ramadan Al-Mubarak berlalu dalam keadaan lalai. Kemudian, dalam peringatan itu, selepas menerangkan kelebihan keseluruhan bulan tersebut, baginda juga telah menarik perhatian kita secara khusus kepada beberapa perkara lain yang terutama sekali ialah Lailatul Qadar. Pada hakikatnya, Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat penting. Terangan tentang Lailatul Qadar dalam kitab ini akan dikemukakan dalam bab yang kedua nanti. Selepas itu, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan puasa pada bulan Ramadan dan telah menjadikan berdiri pada malam harinya, yakni solat tarawih, sebagai satu amalan sunat. Daripada kenyataan ini dapat diketahui bahawa perintah untuk solat tarawih datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mana-mana riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW mengaitkan perintah itu kepada dirinya dengan berkata, saya yang menjadikan solat itu sunat, membawa maksud penekanan takkid, iaitu Rasulullah SAW sangat memberi penekanan terhadap solat tersebut. Oleh kerana itu, semua imam mazhab bersepakat bahawa solat tarawih adalah sunat. Ditulis dalam kitab Al-Burhan bahawa di kalangan orang-orang Islam tiada yang mengingkarinya kecuali golongan Syiah. Hazrat Maulana Syah Abdul Haq Muhaddis Ad-Dahlawi radhiyallahu an telah menukilkan dalam kitabnya Ma Thabata Bisunnah dari setengah kitab fiqh bahawa sekiranya penduduk mana-mana tempat meninggalkan solat tarawih, maka pemerintah hendaklah memerangi mereka. Di sini ada satu perkara penting yang memerlukan perhatian khusus, iaitu orang ramai menganggap bahawa sudah memadai dengan mereka bersolat tarawih dan mendengar seluruh Al-Quran dibacakan dalam 8 atau 10 malam sahaja di mana-mana masjid, dan selepas itu mereka terus rehat. Perlu diperhatikan di sini bahawa terdapat dua sunnah yang berasingan. Membaca atau mendengar seluruh Al-Quran dalam solat tarawih adalah satu sunnah yang tersendiri, manakala bersolat tarawih pada sepanjang bulan Ramadan adalah satu sunnah yang lain. Jadi, sekiranya ada amalan orang ramai seperti yang dinyatakan di atas, maka mereka telah mengamalkan hanya satu sunnah dan meninggalkan satu sunnah yang lain. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang susah untuk berada setempat kerana perjalanan atau sebab-sebab lain, adalah baik jika mereka dapat mendengar seluruh bacaan Al-Quran dalam solat tarawih pada beberapa hari permulaan bulan Ramadan, supaya tidak ketinggalan daripada mendengar seluruh bacaan Al-Quran. Kemudian, sekiranya ada peluang, maka dia seharusnya bersolat tarawih. Dengan cara ini, mendengar keseluruhan Al-Quran tidak terabai dan urusannya tidak terganggu. Setelah menyebut tentang puasa dan tarawih, baginda SAW telah menarik perhatian kita supaya mengambil berat terhadap ibadah fardu dan sunat. Pahala satu amalan sunat dalam bulan Ramadan adalah sama dengan pahala satu amalan fardu pada bulan-bulan lain, dan pahala satu amalan fardu pada bulan Ramadan adalah sama dengan 70 amalan fardu pada bulan-bulan lain. Setiap daripada kita perlu merenungi setakat mana kita mengambil berat terhadap amalan fardu dan setakat mana
terdapat peningkatan dalam amalan sunat pada bulan yang diberkati ini. Kecuaian kita terhadap amalan fardu begitu ketara sehingga ada antara kita yang tidur semula selepas bersahur sehingga solat subuh terpaksa diqada ataupun setidak-tidaknya terlepas solat berjemaah. Seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan yang dimakan ketika bersahur hanya dengan mengqada satu perintah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau setidak-tidaknya menunaikan solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqh menyatakan bahawa menunaikan solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, Rasulullah SAW telah bersabda, solat orang yang berdekatan dengan masjid bukanlah solat kalau ia tidak ditunaikan di masjid. Tulis dalam kitab Mazahirul Haq bahawa orang yang bersolat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur, walaupun terlepas dari bertanggungjawab yang difardukan, namun dia tidak akan mendapat pahala untuk solat itu. Kebanyakan orang terlepas solat maghrib secara berjemaah ketika berbuka puasa, apatah lagi untuk mendapatkan rakaat pertama atau takbiratul ihram bersama imam. Ada juga yang terlalu gairah menunaikan tarawih sehingga mereka menunaikan solat isyak sebelum waktunya. Beginilah keadaan solat fardu kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedangkan solat merupakan fardu yang paling penting disebabkan satu fardu, 3 fardu yang lain telah disia-siakan. 3 solat fardu ini adalah solat yang biasa diabaikan, sedangkan kita melihat dengan mata kita sendiri bahawa terdapat juga solat zuhur dikorbankan kerana kita tidur pada waktu tengah hari, dan solat asar dikorbankan kerana kita sibuk membeli belah untuk berbuka puasa. Seterusnya, cuba tuan-tuan perhatikan amalan fardu yang lain. Sejauh manakah amalan itu diambil berat dalam bulan Ramadan? Jika begitulah keadaan amalan fardu, maka keadaan amalan sunat tidak perlu diperkatakan lagi. Dalam bulan Ramadan, solat isyraq dan duha dikorbankan kerana kita biasanya tidur. Bagaimana pula kita akan dapat melakukan solat awabin sedangkan baru sahaja berbuka puasa dan akan tiba pula masa untuk solat tarawih? Masa solat tahajud pula bertepatan dengan waktu bersahur. Waktu manakah hendak dicari sebagai masa lapang untuk solat-solat sunat? Semua alasan ini sebenarnya kerana kurang kesungguhan dan tidak ada keinginan untuk melakukan solat-solat tersebut. Kalau hendak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalih. Okey, sahabat-sahabat sekalian, semoga ada manfaat daripada apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan. Sama-samalah kita ambil kesempatan dalam Ramadan yang masih berbaki ini untuk sama-sama kita memperbanyakkan ataupun kita mengisi sebanyak mana mungkin ibadat yang sempat kita lakukan agar kita tidak rugi. Kerana telah pun kita sama-sama baca tadi, sama-sama dengar tadi tentang terlalu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad SAW ini pada bulan Ramadan. Jadi sama-samalah kita rebut, sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Semoga kita semua mendapat keberkatan. Jika anda suka dengan video ini, sila like, komen dan juga share kepada kawan-kawan semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya terus bersemangat untuk membuat sebarang konten yang boleh memberi manfaat kepada kita semua, sama ada untuk hidup kita di dunia maupun untuk hidup kita di akhirat, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,